Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, di kaca TV ke atau di live FB ke, di mana saja berada, mudah-mudahan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita pada hari ini iaitu Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat Ustaz? Ceria Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Dah balik kampung? Ping Ustaz. Ping, masya-Allah. Ustaz Safri sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang tak sihat tu saudara kita iaitu Ustaz Fazrul, mudah-mudahan Allah bagi dia kesihatan insya-Allah. Amin ya Rabb. Boleh bersama kita Ustaz. Betul Ustaz, insya-Allah, mudah-mudahan. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita meneruskan pengajian kita iaitu pada muka surat 329. Sinopsis pada hari ini iaitu pertama pada ayat 82 sambungan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian daripada ayat 83 sampai ayat 84 kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Pada ayat 85 sampai 86 kisah Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam dan Nabi Zulkifli alaihissalam. Kemudian pada ayat 87 sampai ayat 88 Allah menyebutkan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian pada ayat 89 sampai ayat 90 kisah Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya beserta Maryam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Hari ini kita banyak Ustaz cerita tentang pasal Anbiya, pasal Nabi, lebih kurang 9 orang Nabi disebutkan pada muka surat ini. Masya-Allah. Mudah-mudahan kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran ini menjadi panduan dalam kehidupan kita agar kita menjadi insan yang sentiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi membuka majlis kita, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ringkas kita, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Maka insya-Allah kita akan meneruskan pada muka surat 329 daripada ayat 82 sampai ayat 86. Bacaan yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Safri yang saya kasihi. Seterusnya yang saya mulakan, tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur banyak-banyak pada hari yang barakah ini. Kita masih lagi dikurniakan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus menelusuri pengajian kita di My Quran Time. Kita sudah berada di juzuk yang ke-17. Bayangkan juzuk-juzuk yang telah berlalu, juzuk 1, juzuk 2 sampailah ke juzuk yang ke-16. Hari ini masuk juzuk yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala permudahkan kita
untuk kita bersama dengan Al-Quran, baca dia, memahami kandungannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan pada kita untuk kita berusaha sedaya upaya kita mengamalkan apa juga yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita nak baca Ustaz halaman yang ke-329 hari ini. Menarik Ustaz. Ya, menarik. Oh, menarik. Semalam kita dah tengok dan saya sempat juga ikuti seketika bagaimana kehebatan ataupun kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Nabi Allah Daud dan juga Nabi Allah Sulaiman antaranya Ustaz. Masya-Allah Ustaz. Allahu akbar. Subhanallah. Dan Ayah, ya, Ustaz. ayah dan anak. Ya, subhanallah Ustaz. Dan itulah bila sebut surah Al-Anbiya, banyak sekali kisah-kisah Banyak. para anbiya. Dan hari ini saja Ustaz sebut tadi ada 9 Nabi disebutkan Ya oleh Allah, Subhanahu subhanallah wa ta'ala. tabarakallah. Seronoknya kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat sahabat Al-Quran semua, kita tak pernah dengar pun kisah-kisah ni, tapi hari ini menarik sekali sebab kita dapat pelajari 9. Dan kisah hebat hari ini subhanallah, kisah Nabi Allah Ayub. Kadang-kadang Ustaz ada di antara daripada kita yang sekarang ini sudah putus harapan. Ya, betul. Kerana diuji dengan kesakitan, sakit berat, terlantar. Ada yang dipanggil oleh Allah Dipanggil Subhanahu oleh wa Allah taala. Taala. Betul, Ada Ustaz. yang masuk ICU Allah dan Akbar. sebagainya. Betul Ustaz. Ya, kadang-kadang sampai berkatalah, ya Allah aku tak tahan dah. Ambillah nyawa ya Allah. Contoh kan. Betul. Tapi Allah cerita pada hari ini kisah Nabi Ayub Allah sebagai bukan pengajaran sebarang-sebarang bagi ni kita. Bukan diuji sebarang-sebarang. dengan ujian kesakitan. Jadi kita nak kongsi hari ini. Dan dalam halaman hari ini juga Ustaz, suka juga saya kongsikan, kita ada satu doa yang sangat-sangat powerful, sangat-sangat istimewa doa ini. Kita akan baca nanti pada pusingan yang kedua kan. Okey, yang pertama kita belum jumpa lagi yang tu, tapi tak apa. Kita baca dulu bermula ayat 82. Kalau ikut Ustaz ada 3 doa dekat sini Ustaz. Halaman ini saja ada 3 doa. 3 doa Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, ada 3 doa yang kita kena catat pada hari ini untuk kita sama-sama ambil jadi peringatan dan juga amalan insya-Allah. Kita akan kongsikan sekejap lagi. Terlebih dahulu Ustaz Safri akan kongsikan sebentar lagi. Saya baca dulu. Jom kita baca sama-sama ayat 82 sehingga ayat 86. Kita baca dengan permulaan ini dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس
وذا الكفل وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Itulah bacaan daripada ayat 82 sampai ayat 86 yang baru sebentar tadi kita perdengarkan. Mudah-mudahan setiap huruf, setiap kalimat yang dibaca oleh Ustaz Tarmizi Abdul Rahman sebentar tadi mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 82 Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Sulaiman berserta ayahnya, apa-apa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, di antaranya Nabi Daud alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala risalah kenabian. Gunung, ganang, burung-burung tunduk bertasbih bersama baginda ketika baginda membaca kitab Zabur. Kemudian baginda dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan bagaimana cara membuat baju besi. Kemudian Allah juga memberikan kenikmatan kepada Nabi Sulaiman sebab baginda seorang anak yang patuh kepada ayahnya iaitu Nabi Daud alaihissalam. Apa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda iaitu risalah kenabian, kemudian menundukkan angin dan syaitan sehingga syaitan dapat diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk mencari mutiara yang terdapat di dalam lautan untuk membina kerajaan yang megah yang dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman. Inilah beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Maka pada ayat 83 Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu motivasi agar sentiasa bersabar, agar sentiasa memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada ayat 83, dan ingatlah kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang daripada semua yang penyayang. Ini adalah salah satu contoh yang Allah berikan kepada kita. Apa hikmah dia agak-agak, apa hikmah yang Allah ingin sampaikan kepada kita tentang penyebutan Nabi Ayub alaihissalam. Bukan secara tiba-tiba, bukan secara sudfatan ataupun secara tiba-tiba Allah menyebutkan kisah tersebut. Rupanya kisah ini berlaku pada kita saat ini, Ustaz. Masing-masing kita dilanda musibah, masing-masing kita ada masuk ICU, kemudian sampai ditidurkan sebagainya, bahkan dia tidur untuk selama-lamanya. Itu merupakan salah satu ujian yang Allah berikan. Bila kita ditimpa musibah, kita kembali kepada Al-Quranul Karim, perhatikan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Doa yang beliau lantunkan agar kita menjadi insan yang sentiasa berdoa kepada Allah bahwasanya setiap apa yang diberikan oleh Allah musibah kepada kita itu adalah merupakan satu ujian yang Allah berikan kepada kita agar kita dapat meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ketika menyebutkan tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam, ia merupakan salah satu qudwah hasanah,
qudwah yang patut dicontoh ketika kita dalam keadaan ditimpa musibah yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Qurtubi mengatakan setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ia adalah sebagai memberikan kekuatan kepada kita agar kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih hebat daripada penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang patut kita baca setiap hari ketika kita ditimpa musibah, dan doa itu mungkin kita minta ulang balik ustaz baca, iaitu pada ayat 83. Tafadhal ustaz. Baik, subhanallah. Terima kasih kepada Ustaz Safri. Begitu hebat Ustaz ya. Kisah ataupun ujian yang menimpa Nabi Allah Ayub alaihissalam, dan apabila diuji itu sebenarnya untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Ustaz. Kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita diuji, kita menyebabkan kita semakin jauh Ustaz. Jauh daripada Allah Sedangkan Subhanahu wa taala. bila kita diuji itu sebenarnya kita disayugialah untuk kita kembali kepada Allah, untuk ataupun lebih dekatkan diri kita kepada Allah Taala. Sebab tujuan itu untuk kadang-kadang nak panggil kita balik, nak pujuk kita balik. Seolah-olah Allah ni bagi tahu kita, bila kamu ditimpa musibah, kembali kepada Al-Quran. Baca kisah-kisah Allah. daripada para anbiya yang diutus oleh Allah Betul, Subhanahu wa taala. Tapi itu kadang-kadang berlaku, ujian itu menyebabkan kita semakin lari. Jadi terbalik. Sepatutnya betul. semakin dekat, Semakin dekat kepada kita Allah semakin Subhanahu wa taala. semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pilih kita, lembutkan hati kita untuk kita senantiasa merintih, merayu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Allah Ayub alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa dia? Jom kita baca sama-sama ayat yang ke-83. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم صدق الله العظيم. Itulah doa yang dibacakan oleh Nabi Ayub alaihissalam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu. Artinya bila Nabi Ayub berdoa kepada Allah, Allah langsung mengabulkan doa. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kita perhatikan pada perkataan fastajabna lahu. Pada muka surat ini saja ustaz diulang sebanyak 3 kali. Fastajabna lahu. Maka kita tengok insya-Allah nanti. Sebab apa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa mereka? Salah satunya mereka adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lagi besar ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena mengambil iktibar bagaimana dekatnya Nabi Ayub alaihissalam dengan doa yang dipanjatkan. Allah akan menganugerahkan kepada Nabi Ayub, yang pertama, doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyakit yang melanda Nabi Ayub diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah gandakan harta dan zuriat keturunan baginda, dan mereka
mendapatkan dan Nabi Ayub mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah peringatan bagi siapa? Lil abidin, bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berganjak kepada kisah berikutnya, iaitu wa Ismail wa Idris wa Zalkifl kullum minas sabirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, maka Allah iringi dengan nabi-nabi yang lain yang penuh dengan kesabaran, seperti Nabi Ismail alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ingin mengorbankan diri dia untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Sebab dalam firman surah As-Saffat ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini sampai sudah tahap kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ismail. Yang perlu kita perhatikan tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi Ismail sampai tahap kesabaran seperti itu? Subhanallah. Ini kita perlu kita perhatikan. Sebab Ismail alaihissalam memiliki seorang ayah yang hebat, ayah yang memiliki kekuatan akidah, maka bila ayah itu hebat, apa yang akan berlaku? Maka lahirlah zuriat yang hebat, yang penuh dengan kesabaran. Begitu juga kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Allah Idris dan Wazal Kifli. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka, wa dakhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran kepada mereka yang sentiasa bersabar, maka mereka tergolong orang-orang yang soleh, iaitu salihul qalb, hati mereka soleh, benar hati mereka zikrullah. Kemudian salihul lisan, lidah mereka sentiasa dijaga dan lidah mereka sentiasa dijaga, sentiasa zikrullah. Kemudian salihul jawarih, iaitu tubuh anggota badan mereka adalah sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Melihat perkataan kita pada hari ini, iaitu ghawasa, artinya menyelam. Ghawasa ini diambil daripada ayat 82, man yaghusuna, yang bermaksud menyelam, dua kali disebut di dalam Al-Quran. Al-ghawsu iaitu an-nuzulu ila a'maqil bihar, artinya menyelam sampai ke dasar laut untuk mencari mutiara-mutiara yang indah. Berehat kita seketika. My Quran Time, baca, faham, amal. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala وصحبه وبارك وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah antara Ustaz ya, selawat-selawat yang
boleh kita selang-selikan Boleh, Ustaz. dalam amalan seharian Ya, kita. betul, Banyak selawat sana, ada salawat tafrijiyah dan ini antaranya salawat, ada setengah sahabat-sahabat kita menamakan salawat syifa, ulama Syifa. menamakan salawat syifa. Sembuhkan hati-hati kita jadi penawar, sihatkan tubuh badan kita, kesembuhan, memberi kesembuhan penyakit, mengurniakan cahaya penglihatan, dan juga kurniakan rahmat, keberkatan, kesejahteraan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan seluruh keluarga baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga para sahabat. Dan mudah-mudahan saja InsyaAllah. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesembuhan Amin. kepada kita, Amin. juga Dan kepada guru kita Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Amin, Allah amin, SWT ya terus Allah. kurniakan Dia kesembuhan. sedang mendengar Sedang apa yang menyaksikan, sedang mendengar Ustaz Faz. Get well soon. InsyaAllah. InsyaAllah. Cepat sembuh Ustaz Faz ya. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz, sebelum kita menyambung bacaan tadi Ustaz, yang kedua ni, sebahagian yang kedua, Tak ada tajwid. tajwid Tak ada. Ustaz. Okey, silakan. Kita kongsi sikit tajwid pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran. Jom kita ikuti paparan yang disediakan. Tajwid kita pada hari ini iaitulah tentang tafkhim dan juga tarqiq, kan? Iaitulah huruf hijaiyah dibahagikan kepada 3 bahagian berdasarkan tafkhim dan juga tarqiq. Ada 3, kita nak kongsi yang pertama pada hari ini, iaitu huruf-huruf yang ditafkhimkan ataupun dikenali sebagai huruf mufakhamah. Sebut aja udah Sebut saja dah berat dah. dah berat kan, maksudnya kan mufakhamah. Baik, iaitu huruf-hurufnya ada 7. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ada 7 huruf, iaitu kha, sad, dad, ghain, ta, qaf dan juga dha, ataupun dia terhimpun dalam satu kata kunci sebagai khussa dawtin qid. Sifir dia. Sifir dia. Senang ingat, Khussa, Senang ingat dia. senang ingat. Khussa dawtin qid. Baik, itu huruf-huruf dia. Mari kita tengok dalam halaman yang kita belajar pada hari ini, halaman 329, ada banyak contoh yang melibatkan huruf-huruf tebal ni ataupun mufakhamah ni. Antaranya iaitulah pada ayat yang ke-82. Permulaan kita itu wa minasyayatini asyayatini, ta tebal kat situ. Tak baca ta. Wa minasyayati, itu baca tipis. Tak kena. Syaitan, Allah lembutnya, syaitan tak takut. Contoh Ustaz Safri ya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua iaitulah pada kalimah hafizina, huruf dha tebal juga. Wa kunna lahum hafizina. Baik. Kemudian yang ketiga, kalimah yang melibatkan huruf as-sad, pada ayat yang ke-85. Kullum minas sabirin. Sad tebal. Okey. Seterusnya ayat yang ke-87, idzahaba mughadiban. Idzahaba mughadiban. Ada 2, ada huruf ghain dan juga ada huruf dad. Kita tebalkan. Kan? Zahaba mughadi tebal. Baik, kemudian ayat yang ke-87 lagi, iaitulah fadhanna dha. Fadhanna, kemudian allan naqdira, huruf qaf termasuk tapi dia dalam keadaan qalqalah ataupun mati sukun kat situ. Okey. Kemudian pada kalimah ayat yang ke-87 juga, akhir tu kan, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Huruf Allah, subhanallah. Jadi itu ada 6 contoh dalam halaman yang ke-329 ni. Ada lagi lepas tu, antaranya kha, banyak dalam halaman. Jadi kita sebut contoh tadi ada 6, Ustaz Safri ya. Yang baki tu kerja rumah. Tak adalah, maksudnya yang baki tu tuan-tuan dan puan-puan sambil-sambil minum kopi tu kan. Tengok apa lagi yang Ustaz tak sebut tadi ya, huruf yang tebal-tebal je atau mufakhamah ni. Sabirin, salihin. Kalau setiap huruf tu disebut dengan betul, dia punya makhraj dia, tebal tipis dia, cantik bunyi, keindahan, masya-Allah. Betul Ustaz. Betapa hebatnya mukjizat Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut nipis, dia jadi
dia jadi kalau orang kampung saya panggil tak jelira. Tok Jiri. Dok jelira. Dok Jelia. Dok jelira. Jelira ni dia macam tak sedap lah, tak sedap dia sedap. dengar. Sakit, tak seronok dengar kan. Contoh, wa zannuni izzahaba mughadiban fazan, tipis. Yang tebal-tebal semua tu. Ni bukan di Malaysia. Bukan Contoh saja. Nanti insya-Allah Ya, Ustaz. kita akan dengarkan Ustaz akan membaca wazannuni itu dengan nada yang sangat hebat, nada yang boleh kita request nanti insya-Allah. Masya-Allah. Iaitu lagu yang boleh meruntun jiwa Allahu Akbar, agar kita masya-Allah. sentiasa dekat dengan Allah Amin, Subhanahu amin, wa amin. taala. Jadi selepas kita mendengarkan kisah Nabi Ayub alaihissalam termasuk orang yang sabar, kemudian Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dan Nabi Zulkifli, mereka termasuk hamba-hamba yang digolongkan hamba-hamba yang soleh. Maka seterusnya kita akan melihat daripada ayat 87 sampai ayat 90. Ayat 90 akan dibacakan oleh Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Baik. Tafadhal Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Safri. Ustaz Safri sebut request tadi ya. Selalu saya tanya Ustaz Faz nak dengar lagu apa. Jadi hari ini pertama kali dengar Ustaz Safri ni. Saya nak dengar macam Ustaz baca surah Al-Fatihah tadi. Bacaan macam Fatihah tadi ya. Bacaan Fatihah okey. tadi. Bacaan yang Fatihah tadi tu bacaan mirip Syekh Mahir Al-Muiqli. Al-Muiqli. Tapi sikit saja lah Ustaz. Tak Boleh jadi lah. banyak sikit-sikit. Insya-Allah, insya-Allah. Jadi insya-Allah agar mengubat kerinduan kita Allah. ke Masjidil Masjidil Haram. Haram. Allahu akbar. Subhanallahi baik. Insya-Allah Al-Fadhil Ustaz Safri dan juga sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak menyambung bacaan kita di ayat yang ke-87 sehingga ayat yang ke-90 dan kita cuba baca bacaan seperti Syekh Mahir Al-Muiqli ya. Saya cubalah sebabnya Syekh Mahir ni dibaca laju. Ya, Laju tu baca laju. Jadi yang kali ini kita nak cuba tempo yang agak perlahan sikit dan kita perhatikan sikit saja, saya nak sentuh sikit saja pada ayat yang ke-88 tu Ustaz. Ya, betul Ustaz. Dia ada kalimah nunji tu. Nanti kita akan baca dengan dengulah wa kadzalika nunji. Kita baca dengan dengung. Penerangan dia secara ringkas sekejap lagi kita akan kongsikan. Ya, kita baca terlebih dahulu. Saya nak jemput semua tuan-tuan dan puan-puan ayahanda dan bonda, sahabat-sahabat Al-Quran untuk kita baca sama-sama sambungan ayat 87 sehingga 90. Jom kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا
يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Itulah ayat daripada 87 sampai ayat 90 yang baru kita pendengarkan sebentar tadi. Sangat merdu, kerinduan serasa terubat ketika kita berada di Masjidil Haram. Bolehlah, Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih banyak, masya-Allah. Mudah-mudahan setiap boleh insya-Allah setiap amal ibadah kita digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Zannun, ini adalah gelaran daripada Nabi Yunus alaihi salam sebab baginda pernah ditelan oleh ikan paus dan juga mengatakan ikan nun, ikan yang amat besar, sehingga Nabi Yunus alaihi salam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya di dalam kegelapan demi kegelapan yang dilanda, yang dilalui oleh Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan, baginda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kegelapan yang dilalui oleh Nabi Yunus alaihi salam. Yang pertama adalah kegelapan malam. Fanada fiz zulumat. Baginda memohon kepada Allah dalam kegelapan. Kegelapan yang bagaimana? Kegelapan malam, kemudian kegelapan laut dan kegelapan dalam perut ikan. Bayangkan 3 lapis kegelapan yang dilalui oleh Nabi Yunus alaihissalam. Baginda merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar, Ustaz. Allah Maha mendengar apa yang disebutkan oleh hamba-Nya walaupun di dalam kegelapan zulumat, kegelapan malam, kegelapan laut dan kegelapan dalam perut ikan. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Doa yang dibacakan ini adalah sangat-sangat hebat, powerful dalam kehidupan kita, iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya ingin Ustaz boleh bacakan doa itu Ustaz sekali lagi Ustaz. Subhanallah, tabarakallah Ustaz. Dalam 3 kegelapan Ustaz. Mana walaupun tak ada line telefon, Allah Maha mendengar. Allah As-Sami'. Allah Maha mendengar. Kita black out kan, tak ada api kat rumah dah takut dah. Nak pergi dapur takut. Lilin tak ada. Takut dah. Ini 3 kali kegelapan. Tetapi itu sedikit pun tidak memutuskan doa daripada seorang hamba kepada pencipta dia. Ada 3 kali fastajabna. Allah. Semua dikabulkan kalau doa-doa kita dijawab ataupun diterima oleh Allah. Mudah-mudahan Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz. Baik. Kita baca ayat yang sekali lagi ayat yang ke-87. Ustaz Baik. Doa ini subhanallah sangat-sangat kita hari ini kita kena banyak baca doa. Baca doa hari ini subhanallah. Alhamdulillah. Tadi dah satu, yang ini doa yang kedua kita nak kongsikan, dan doa ini subhanallah kena selalu kita titipkan ketika mana kita dalam kesusahan ataupun tidak dalam kesusahan, apa juga keadaan, dan ia menjadi zikir dalam kehidupan kita. Baik, jadi jom kita baca sekali lagi ayat yang ke-87. Baca sama-sama insya-Allah. Jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إني كنت من الظالمين صدق الله العظيم.
Sadaqallahul Azim. Itulah doa yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan doa ini dibacakan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika baginda pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan mughadiban, keadaan marah. Mughadiban min ajli rabbih. Mereka ataupun Nabi Yunus alaihissalam marah kepada kaumnya kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka ingkar durhaka atas dakwah yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ketika Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun. Maka Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tetapi bila doa ini dilantunkan, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Bila doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yunus dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kedukaan. Kemudian wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada orang-orang yang beriman. Sementara pada ayat ini Ustaz, kalau kita perhatikan, nunjil mu'minin, sementara yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Yunus alaihissalam. Tapi kenapa disebutkan ini mukminin, orang-orang yang beriman? Artinya bila kita mengikuti apa yang diamalkan oleh para rasul dan para anbiya, kita ajarkan keluarga kita, anak kita zikir dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita orang yang beriman dan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mungkin boleh jelaskan sikit perkataan nunjil mukminin. Ada pula nun dekat situ tiba-tiba ada. Saya ringkas dalam masa yang ada ni, insya-Allah kita kongsi sedikit kesimpulan daripada kalimah nunji ni. Dia ada nun kecil selepas nun itu adalah ditulis, kesimpulannya rasmul Quran bagi kalimah ini ditulis dengan hanya satu nun bertujuan meraihkan dua bacaan qiraat yang berbeza. Oh, masya-Allah. Jadi kalau kita ditulis nun kecil tersebut adalah tanda dot. Kalau kita perhatikan tu dekat kaca TV, kalimah pada ayat yang ke-88 tu bukan tersalah tulis, memang ditulis macam tu. Qiraat Ibnu Amir dan riwayat Syu'bah membaca dengan satu nun. Jadi ada qiraat lain baca dengan dua nun, jadi dimeraihkan. Jadi oleh kerana resamnya ditulis dengan satu nun, maka ulama dhab meletakkan nun kecil di atasnya untuk memudahkan kita membacanya dengan betul menepati riwayat. Maksudnya meraihkan tu Ustaz. Jadi itulah antara sikit sebanyak penerangan ringkaslah. Jadi kita baca tadi dengung nun wa kadzalika nunji. Kita baca dengan ikhfa insya-Allah Ustaz. Masya-Allah, itulah ilmu yang kita dapat pada hari ini, iaitu perkataan nunjil mukminin. Ada hikmah Allah letakkan ataupun resam di situ, ada nun kecil, ia adalah untuk menunjukkan bahawasanya ada berbagai macam qiraat untuk memudahkan kita dalam bacaan. Jadi berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah kepada kita, itu kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, lambat memiliki keturunan. Dah umur dah lanjut usia, isteri pun dah tak boleh nak melahirkan dan juga divonis dalam keadaan memang tak boleh nak melahirkan, tetapi melihat ketakwaan seorang nabi dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa baginda? Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin, yang bermaksud pada ayat 89 itu. Dan ingatlah kisah Nabi Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkau ahli waris yang terbaik. Disebabkan Nabi Zakaria memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah sebutkan fastajabna lahu. Allah mengabulkan doa baginda, dan Allah Subhanahu wa taala sebabkan baginda sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala,
wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zauja. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan Yahya seorang anak dan isteri yang tadi yang tidak mungkin untuk melahirkan disebabkan usia yang sudah tua ataupun memang tidak boleh untuk melahirkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala wa aslahna zauja. Tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit sebanyak tentang kisah-kisah Nabi yang disebutkan di dalam muka surat 329 ini. Ianya merupakan salah satu pengajaran bagi kita agar kita menjadi insan yang terbaik, insan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikut qudwah hasanah yang dibawa oleh para anbiya dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Membawa resolusi kita pada hari ini, pertama, berdoa dengan positif dan nama positif Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna. Artinya berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah, Ar-Rahman, Al-Latif, Al-Bari dan sebagainya. Kemudian yang kedua, banyakkan berdoa dan jangan tinggalkannya. Artinya sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersegera melakukan kebaikan, nescaya Allah Subhanahu wa taala juga segera membantu dalam hidup kita. Maka diakhiri dengan doa yang akan dibacakan oleh Al-Fadil. Ustaz, Terima kasih Fadil Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami ya Arhamar Rahimin, muslimin dan muslimati bi rahmatik ya Arhamar Rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, terima doa kami ya Allah, terima munajat kami ya Allah, terimalah permintaan kami ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan doa-doa kami diperkenankan oleh-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah Ustaz Safri yang dikasihi, mudah-mudahan Ustaz doa-doa kita dimakbulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ayat-ayat yang kita bacakan pada hari ini mudah-mudahan membentuk jiwa kita, membentuk hati kita untuk melahirkan generasi Al-Quran dan untuk kita, mendorong kita sama-sama untuk berinfak, untuk berwakaf ke dalam tabung Al-Quran. Jom kita tengok, iaitu wakaf tabung gerakan Al-Quran untuk kita lahirkan ataupun untuk kita sebarluaskan Al-Quran ke dalam masyarakat kita, melahirkan jilul Quran, generasi Al-Quran. Jadi Ustaz Safri, kita berhenti seketika halaman yang ke-329. Kita nak sambung pengajian kita seterusnya, tapi di esok hari lah. Hari ini kita berhenti dulu kat sini. Jangan lupa tuan-tuan dan puan untuk terus bersama dengan My Quran Time di sesi ulangan pada malam ini dan juga pada pagi besok. Dan mudah-mudahan kita terus bersama dengan Al-Quran, kalamullah. My Quran Time, baca, faham dan amal. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah.